Petang yang tenang. Aku masih ingatnya dengan jelas sekali. Ketika saya terdengar satu cerita yang dikongsi secara perlahan tentang seorang wanita, seorang pelakon yang memilih untuk terus mengenakan hijab. Walaupun dia sendiri tahu, keputusan itu mungkin akan membuat langkahnya dalam dunia seni menjadi semakin sempit. Namanya disebut dengan penuh hormat, Nourish Karman, dan sejak saat itu, saya seperti tidak boleh berhenti memikirkan tentang pilihan yang dia buat. Pilihan yang bukan sekadar tentang kerjaya, tetapi tentang siapa dirinya sebenarnya. Saya tidak berada di tempatnya, tetapi dari apa yang diceritakan dan dari apa yang dapat dirasakan melalui potongan kisah yang beredar, ada satu masa di mana tawaran demi tawaran datang, skrip-skrip dihantar, panggilan telefon tidak pernah berhenti. Namun, di sebalik semua itu, ada satu syarat yang seringkali tidak disebut secara langsung, tetapi cukup jelas untuk difahami, bahawa imej di skrin perlu berubah, perlu menyesuaikan diri, perlu mengorbankan sesuatu yang lebih pribadi. Dan disitulah segalanya menjadi perlahan, seolah-olah dunia di sekelilingnya bergerak laju. Tetapi dia berdiri diam, memegang satu keputusan yang tidak mudah. Kerana menurut apa yang dikongsi, pernah terlintas di fikirannya untuk menanggalkan hijab. Bukan kerana dia mahu, tetapi kerana beban kehidupan, kerana tanggungjawab, kerana anak-anak, 8 orang yang memerlukan perhatian, pendidikan, masa depan. Saya cuba bayangkan bagaimana rasanya duduk sendirian, mungkin di ruang tamu yang sunyi, memikirkan pilihan itu. Satu sisi berkata, ini peluang, ini jalan untuk membantu keluarga, sementara sisi lain lebih tenang, tetapi lebih dalam, seolah-olah bertanya, jika sesuatu itu dilepaskan hari ini, adakah ia boleh diambil kembali esok dan kemudian, menurut apa yang diceritakan? Suara yang paling tidak dijangka muncul, bukan dari luar, bukan dari industri, tetapi dari dalam rumah itu sendiri. Anak-anaknya. Mereka tidak melihat ibunya sebagai pelakon semata-mata. Mereka melihatnya sebagai seorang wanita yang mereka kenal setiap hari, dan mereka, dengan cara yang sederhana, dikatakan telah menasihati supaya hijab itu tidak dilepaskan. Saya berhenti seketika ketika mendengar bahagian itu, kerana ada sesuatu yang berbeza di situ, dalam dunia yang sering menekan untuk berubah, untuk menyesuaikan diri, untuk mengejar peluang. Di sini, ada sekumpulan anak yang memilih untuk menjaga sesuatu yang mungkin orang lain anggap kecil, tetapi sebenarnya besar, sangat besar. Hari-hari selepas itu, seperti yang dapat difahami, tidak menjadi lebih mudah, tawaran mungkin berkurang, ruang mungkin menjadi lebih sempit. Tetapi ada satu ketenangan yang tidak dapat dijelaskan. Seolah-olah setiap langkah yang diambil, walaupun perlahan, tetap mempunyai arah yang jelas, dan di tengah semua itu, satu lagi kisah muncul yang saya dengar hampir secara kebetulan tentang seseorang yang memilih untuk membantu seorang usahawan yang dikenali, Alif Syukri, yang menurut laporan dan perkongsian umum telah menyalurkan sebanyak RM20,000 hasil daripada jualan tiket siaran langsung di TikTok untuk membantu Nourish dan anak-anaknya. Saya tidak tahu apa yang berlaku di sebalik tabir. Saya tidak tahu bagaimana perasaan Nourish ketika menerima bantuan itu. Tetapi saya membayangkan, mungkin ada satu saat di mana beban yang dipikul terasa sedikit ringan, bukan kerana jumlah itu menyelesaikan segalanya, tetapi kerana ada seseorang di luar sana yang melihat, yang memahami, walaupun hanya sedikit. Kadang-kadang, kita selalu menyangka bahawa keputusan besar akan membawa hasil yang segera.
Tetapi kisah ini, seperti yang saya dengar, tidak bergerak seperti itu. Ia perlahan, hampir senyap, penuh dengan ruang kosong di antara satu peristiwa dan peristiwa yang lain. Dan dalam ruang kosong itu, ada keletihan, ada keraguan, ada juga harapan. Dan saya terus memikirkan bagaimana seorang wanita yang pernah berada di bawah lampu terang pentas kini memilih untuk berdiri sedikit ke belakang, bukan kerana dia tidak mampu melangkah ke hadapan, tetapi kerana ada sesuatu yang lebih penting untuk dijaga, sesuatu yang tidak boleh diganti. Walaupun dengan segala peluang yang datang, dan setiap kali saya mengingati cerita ini, saya tidak melihatnya sebagai satu pengorbanan semata-mata, tetapi sebagai satu bentuk keberanian yang jarang disebut, keberanian untuk berkata tidak, ketika semua orang menjangka jawabannya adalah ya, keberanian untuk kekal. Ketika dunia di sekeliling terus berubah, malam semakin larut, dan saya masih teringat satu gambaran. Sebuah rumah. Lampunya tidak terlalu terang. Suara anak-anak kedengaran perlahan. Dan di satu sudut, seorang wanita duduk diam, memegang sesuatu yang tidak kelihatan oleh orang lain, tetapi cukup kuat untuk membuatnya terus bertahan, seolah-olah ada sesuatu yang sedang dijaga dengan sepenuh hati, walaupun jalannya tidak pernah benar-benar mudah. Saya kembali mengingat Nourish, seorang wajah yang tidak asing dalam dunia televisyen Malaysia, tetapi anehnya, dia tidak pernah muncul dengan cara yang bising, tidak pernah mengejar perhatian dengan sensasi. Sebaliknya, kehadirannya selalu terasa sederhana, tenang, hampir seperti bayangan yang bergerak perlahan di antara hiruk-pikuk industri. Dari apa yang saya tahu, dan dari cerita-cerita yang pernah dikongsi, Nourish bukanlah nama yang dibina dalam satu malam. Dia melalui perjalanan yang panjang, langkah demi langkah, dari satu watak kecil ke watak yang lebih bermakna, bukan untuk menjadi paling terkenal, tetapi untuk menjadi cukup jujur dalam setiap peranan yang diberikan. Ada sesuatu dalam cara dia berlakon yang tidak terlalu memaksa, tidak terlalu ingin dipuji, seolah-olah dia hanya mahu menjadi hadir dan membiarkan penonton merasakan sendiri. Saya masih teringat bagaimana orang-orang pernah menggambarkannya. Bukan sebagai pelakon yang mengejar populariti, tetapi sebagai seseorang yang memahami batas, yang tahu bila perlu melangkah ke depan, dan bila perlu berundur sedikit, bukan kerana lemah, tetapi kerana dia memilih untuk tidak kehilangan dirinya sendiri. Dan mungkin itulah yang membuatkan ceritanya terasa berbeza. Kerana di saat ramai orang melihat dunia seni sebagai tempat untuk berubah, untuk menyesuaikan diri dengan kehendak pasaran, Nourish, seperti yang dapat dirasakan, tetap berdiri dengan satu garis yang tidak mudah digoyahkan. Tidak banyak yang diceritakan secara terbuka tentang kehidupannya. Tidak semua perkara dikongsi kepada umum. Tetapi dari serpihan kisah yang sampai, cukup untuk memberi gambaran bahawa dia bukan sekadar seorang pelakon. Dia seorang ibu, seorang wanita yang menjalani hari-harinya dengan tanggungjawab yang tidak ringan. 8 orang anak, bukan satu angka yang kecil. Dan setiap hari, pasti membawa cabaran yang berbeza. Saya coba membayangkan rutin harian itu, pagi yang bermula dengan kesibukan kecil, suara anak-anak, keperluan yang harus dipenuhi, dan di antara semua itu, ada satu ruang sunyi di mana dia perlu membuat keputusan tentang hidupnya sendiri, tentang masa depan, tentang apa yang harus dipilih, dan apa yang harus dilepaskan. Sebagai pelakon, dia tentu memahami bagaimana industri ini bergerak. Peluang tidak selalu datang 2 kali. Dan setiap keputusan ada harganya. Tetapi sebagai seorang ibu dan sebagai seorang individu, ada perkara yang tidak boleh diukur dengan peluang semata-mata.
Itulah yang membuatkan perjalanan Norwich terasa bukan dramatik, tetapi sangat dalam, kerana ia bukan tentang satu peristiwa besar, tetapi tentang pilihan-pilihan kecil yang dibuat setiap hari, yang perlahan-lahan membentuk arah hidupnya. Saya juga teringat bagaimana sesetengah orang melihatnya. Ada yang mungkin tidak memahami, ada yang mungkin bertanya, kenapa memilih jalan yang lebih sukar? Kenapa tidak mengambil peluang yang lebih mudah? Tetapi, dalam diam, Norwich tidak banyak menjawab. Seolah-olah dia tahu, tidak semua keputusan perlu dijelaskan, tidak semua orang perlu memahami, dan disitulah ada satu kekuatan yang tidak selalu kelihatan, kekuatan untuk tetap tenang, walaupun berada di tengah pertanyaan, kekuatan untuk tidak tergesa-gesa membuktikan sesuatu kepada dunia. Kadang-kadang, kita melihat kejayaan sebagai sesuatu yang terang, sesuatu yang boleh diukur, tetapi dalam kisah Norwich, kejayaan itu terasa berbeza, lebih sunyi, lebih pribadi, seolah-olah ia tidak bergantung pada tepukan, tetapi pada ketenangan yang dia rasa ketika menjalani hidupnya sendiri. Saya terus memikirkan satu gambaran. Norwich berdiri di set penggambaran, tidak terlalu menonjol, tetapi cukup untuk dirasai kehadirannya. Kamera mungkin bergerak, lampu mungkin terang, tetapi di dalam dirinya ada satu pusat yang tidak berubah, sesuatu yang dia pegang sejak awal, sesuatu yang tidak mudah dilepaskan. Dan ketika hari berakhir, ketika semua orang pulang dengan cerita masing-masing, dia juga pulang ke rumah, ke dunia yang jauh dari kamera, di mana dia bukan lagi seorang pelakon, tetapi seorang ibu, seorang wanita yang terus menjalani hidupnya dengan cara yang tidak selalu difahami, tetapi tetap dipilih dengan penuh kesedaran. Dalam diam itu, dalam langkah yang tidak tergesa-gesa itu, saya merasakan ada sesuatu yang sedang dibina, bukan di depan mata orang ramai, tetapi di dalam dirinya sendiri, sesuatu yang tidak perlu disaksikan oleh semua orang, tetapi cukup untuk membuatnya terus berjalan. Walaupun jalannya tidak selalu mudah, ada satu saat yang saya sendiri pun takkan lupakan, kerana ia datang bukan sebagai satu pengakuan yang kuat, tetapi sebagai bisikan yang perlahan, yang dikatakan pernah dikongsi oleh Norwich, bahawa ada satu ketika dia pernah terfikir untuk membuka hijab itu bukan kerana dia ingin berubah, bukan kerana dia meragui pilihannya, tetapi kerana tekanan yang datang tanpa suara, tekanan yang tidak selalu dilihat oleh orang lain. Saya cuba membayangkan detik itu, mungkin bukan di hadapan orang ramai, bukan di set penggambaran, tetapi di ruang yang sunyi, di mana tidak ada kamera, tidak ada skrip, hanya dia dan fikirannya sendiri. Dan dalam diam itu, soalan-soalan mula muncul, perlahan, tetapi cukup berat, seolah-olah setiap satu membawa beban yang tidak dapat dielakkan. Bagaimana jika ini satu-satunya jalan untuk membantu keluarga? Bagaimana jika dengan satu keputusan, kehidupan anak-anak menjadi lebih mudah? Bagaimana jika pengorbanan itu hanya sementara? Dan disitulah hati mula bergetar, bukan kerana dia tidak kuat, tetapi kerana dia manusia, seorang ibu, yang melihat anak-anaknya setiap hari, yang memahami keperluan mereka tanpa perlu dijelaskan, yang merasakan beban itu, walaupun tidak pernah diucapkan dengan jelas. Saya membayangkan tangannya mungkin menyentuh perlahan kain hijab itu, bukan untuk membuka, tetapi untuk merasakan, untuk bertanya dalam diam, apakah yang harus dilakukan? Kerana kadang-kadang, pilihan yang paling sukar bukan antara betul dan salah, tetapi antara dua perkara yang sama-sama penting. Di satu sisi, ada dirinya, prinsip, identiti, sesuatu yang telah menjadi sebahagian daripada hidupnya, bukan sekadar penampilan,
tetapi satu pegangan, satu cara dia melihat dunia. Di sisi lain, ada keluarga, anak-anak, masa depan mereka, keperluan yang tidak boleh ditangguhkan, tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan. Dan ketika dua dunia itu bertembung, tiada siapa yang benar-benar bersedia. Saya dapat merasakan, dari cara kisah itu diceritakan, bahawa detik itu bukan sekadar satu lintasan fikiran. Ia lebih dalam, lebih lama. Seolah-olah dia benar-benar duduk dengan keputusan itu, memegangnya, melihatnya dari setiap sudut, cuba mencari jalan yang paling tidak menyakitkan. Walaupun dia tahu, apapun yang dipilih tetap akan meninggalkan kesan. Mungkin ada malam-malam di mana dia tidak tidur dengan tenang, bukan kerana masalah yang besar di mata orang lain, tetapi kerana pertempuran kecil di dalam dirinya yang tidak pernah berhenti. Mungkin ada saat-saat di mana dia melihat anak-anaknya, dan hati menjadi lebih berat, kerana setiap senyuman mereka membawa satu pertanyaan yang tidak terucap, dan saya terus berfikir, betapa sunyinya saat itu, kerana keputusan seperti itu tidak selalu boleh dikongsi, tidak selalu boleh difahami. Apa yang lebih membuatkan saya berhenti sejenak adalah hakikat bahawa dia tidak pernah menjadikan detik itu sebagai sesuatu yang dramatik, tidak pernah membesarkan kisah itu. Sebaliknya, ia dibiarkan sebagai satu bahagian kecil dalam perjalanan hidupnya. Tetapi justru disitulah kekuatannya terasa, kerana untuk mengakui bahawa kita pernah goyah, bahawa kita pernah berfikir untuk memilih jalan lain, memerlukan keberanian yang tidak sedikit. Saya membayangkan satu momen, sangat perlahan, hampir tidak bergerak, di mana semua suara di luar hilang, dan hanya tinggal degupan hati, dan satu keputusan yang masih tergantung. Hijab itu masih di situ, tangan itu masih belum melepaskan. Seolah-olah masa sendiri berhenti seketika, menunggu tanpa memberi jawapan. Dan dalam ruang yang tergantung itu, ada sesuatu yang tidak dapat dijelaskan, sesuatu yang membuatkan saya terus memikirkan bagaimana seorang wanita boleh berdiri di tengah tekanan yang begitu halus, tetapi begitu berat, tanpa benar-benar menunjukkan kepada dunia bahawa di dalam dirinya pernah berlaku satu gelombang yang hampir mengubah segalanya. Tetapi kemudian, ada satu detik yang membuat saya benar-benar terdiam. Bukan kerana sesuatu yang besar dari luar, tetapi kerana sesuatu yang datang dari tempat yang paling dekat, dari rumah itu sendiri. Dari suara-suara kecil yang selama ini mungkin jarang didengar oleh orang lain, anak-anaknya, menurut apa yang dikongsikan, dan dari apa yang sampai kepada saya. Ketika Nourish berada di persimpangan itu, ketika fikirannya masih berlegar antara dua pilihan, sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Anak-anaknya tidak meminta dia untuk berubah, tidak mendesak, tidak meletakkan harapan yang berat. Sebaliknya, mereka memilih untuk mengatakan sesuatu yang sangat sederhana, tetapi cukup untuk mengubah arah segalanya. Mereka dikatakan telah menasihati supaya ibu mereka terus memakai hijab, supaya tidak melepaskan apa yang telah menjadi sebahagian daripada dirinya. Saya berhenti seketika ketika mendengar bahagian itu, kerana dalam dunia yang sering melihat anak-anak sebagai pihak yang memerlukan, di sini mereka menjadi suara yang memberi bukan tekanan, tetapi ketenangan, bukan tuntutan, tetapi sokongan. Saya cuba membayangkan suasana itu. Mungkin bukan satu perbualan yang panjang, mungkin hanya beberapa ayat, diucapkan dengan jujur, tanpa skrip, tanpa persiapan, tetapi cukup untuk sampai ke hati. Ibu, teruskan saja. Ibu tak perlu berubah. Kata-kata yang ringkas, tetapi membawa makna yang tidak kecil. Kerana di sebalik ayat-ayat itu,
ada penerimaan, ada kefahaman, ada satu bentuk kasih sayang yang tidak meminta balasan. Dan disitulah sesuatu mula berubah, bukan secara mendadak, tetapi perlahan, seperti air yang tenang, mengalir tanpa bunyi. Saya membayangkan Nourish mendengar kata-kata itu, mungkin tidak terus menjawab, mungkin hanya diam, tetapi dalam diam itu, ada sesuatu yang mula reda, sesuatu yang sebelumnya bergetar, kini menjadi lebih stabil, kerana kadang-kadang keputusan yang paling sukar tidak memerlukan hujah yang panjang, hanya memerlukan satu suara yang datang dari tempat yang paling jujur. Apa yang membuatkan saya terus memikirkan detik ini adalah bagaimana anak-anak itu memilih untuk tidak melihat ibunya melalui lensa dunia luar. Mereka tidak melihat peluang, tidak melihat tekanan industri. Mereka hanya melihat seorang ibu yang mereka kenal, yang mereka sayang. Pada Tuchen, tanpa mereka sadar, mereka telah menjadi titik berpusing dalam cerita ini. Satu titik yang tidak dirancang, tetapi sangat menentukan. Saya cuba merasakan kembali suasana itu, ruang yang sebelumnya penuh dengan persoalan. Kini perlahan-lahan dipenuhi dengan sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih hangat, lebih tenang. Seolah-olah beban yang tadi terasa berat, kini dikongsi, walaupun tanpa disedari. Tidak ada tepukan, tidak ada sorakan, hanya satu keputusan yang mula terbentuk. Dari dalam, dengan perlahan, tetapi pasti, hijab itu masih di situ, dan kali ini bukan kerana tekanan, bukan kerana ketakutan, tetapi kerana pilihan. Saya nak membayangkan satu momen yang sangat sederhana. Nourish berdiri di hadapan cermin, bukan untuk bertanya lagi, tetapi untuk melihat dan mungkin untuk menerima kembali dirinya sendiri dengan cara yang lebih tenang. Di belakangnya, suara anak-anak masih ada, tidak kuat, tidak memaksa, tetapi cukup untuk dirasakan, seperti satu latar yang tidak pernah hilang. Dan dalam kesunyian itu, dalam ruang yang tidak lagi penuh dengan keraguan, ada satu perasaan yang sukar dijelaskan. Seolah-olah sesuatu yang hampir goyah, kini kembali kukuh, bukan kerana dunia berubah, tetapi kerana dia tidak lagi perlu berubah. Saya tidak tahu apa yang berlaku selepas itu. Saya tidak tahu bagaimana hari-hari berikutnya berjalan. Tetapi detik itu, detik di mana suara anak-anak menjadi arah, tetap tinggal dalam fikiran saya. Seolah-olah di tengah dunia yang sering meminta kita menjadi sesuatu yang lain, ada satu rumah kecil di mana seorang wanita memilih untuk kekal dan tidak bersendirian, kerana di sekelilingnya ada tangan-tangan kecil yang diam-diam sedang memegangnya supaya tidak jatuh. Dan kemudian, di antara semua kisah yang bergerak perlahan itu, saya terdengar satu lagi perkara. Bukan sesuatu yang besar, sehingga mengubah segalanya, tetapi cukup untuk meninggalkan kesan. Satu bentuk bantuan, yang hadir tanpa terlalu banyak bunyi. Saya tahu, melalui perkongsian yang beredar, bahawa seorang usahawan yang dikenali, Alif Shukri, telah mengadakan satu sesi siaran langsung di TikTok. Dan daripada hasil jualan tiket siaran tersebut, sekitar RM20,000 telah memberikan sokongan kepada Nourish dan anak-anaknya. Yang saya bercantik dikutadikan apabila mendengar angka itu, bukan kerana jumlahnya semata-mata, tetapi kerana cara ia datang. Bukan melalui satu acara besar, bukan melalui pengumuman yang panjang, tetapi melalui sesuatu yang sederhana. Satu siaran langsung, satu ruang digital, yang biasanya dipenuhi hiburan, tetapi kali ini membawa satu tujuan yang berbeza. Saya cuba membayangkan suasana itu. Di satu sisi, ada penonton yang mungkin menyertai tanpa mengetahui sepenuhnya apa yang akan berlaku. Di sisi lain, ada niat untuk membantu.
yang disampaikan tanpa terlalu banyak kata, dan apabila bantuan itu sampai, saya tidak melihatnya sebagai satu penyelesaian kepada semua kesukaran, kerana kehidupan tidak pernah berubah sepenuhnya hanya dengan satu peristiwa. Tetapi, dalam masa yang sama, saya juga tidak boleh menafikan bahawa dalam beberapa detik, bantuan seperti itu boleh menjadi sesuatu yang sangat bermakna. Mungkin tidak retenaksia menghapuskan semua beban, tetapi ia boleh mengurangkan sedikit. Mungkin ia tidak menjawab semua persoalan, tetapi ia boleh memberi ruang untuk bernafas. Saya membayangkan Norris mendengar tentang perkara itu. Mungkin melalui satu panggilan, atau mungkin bagi orang lain, dan dalam masa itu ada satu perasaan yang sukar digambarkan. Bukan kegembiraan yang melimpah, tetapi satu rasa dihargai. Bahawa di luar sana ada seseorang yang melihat, walaupun dari jauh. Apa yang membuatkan saya terus memikirkan bahagian ini adalah bagaimana bantuan itu tidak datang dengan syarat, tidak datang dengan tekanan untuk berubah. Ia hadir begitu sahaja, satu sokongan, bukan untuk mengubah arah hidupnya, tetapi mungkin untuk menyokong langkah yang sudah dia pilih. Dan dalam cerita ini, perkara seperti itu terasa penting. Kerana sepanjang perjalanan Norris, banyak keputusan yang dibuat dari dalam dirinya sendiri, dari prinsip, dari keluarga, dan kini ada satu sentuhan kecil dari luar yang tidak mengganggu, tetapi melengkapkan. Saya cuba melihat gambaran yang lebih luas. Dunia di sekelilingnya masih sama. Cabaran masih ada. Tanggungjawab masih berjalan setiap hari. Tetapi di tengah-tengah semua itu, ada satu titik kecil di mana seseorang telah memilih untuk membantu. Tidak perlu besar, tidak perlu sempurna, hanya cukup untuk memberi sedikit cahaya di antara hari-hari yang mungkin terasa berat. Dan dalam diam, saya merasakan bahawa kisah ini bukan hanya tentang satu bantuan, tetapi tentang bagaimana dunia luar kadang-kadang boleh hadir dengan cara yang tidak dijangka, tidak mengubah keseluruhan cerita, tetapi cukup untuk menjadi sebahagian daripadanya. Saya terus membayangkan satu malam, tidak terlalu bising, tidak terlalu sunyi, di mana Norris duduk bersama anak-anaknya, dan di suatu sudut mungkin ada satu rasa lega, walaupun kecil. Lampu rumah itu masih menyala, suara anak-anak masih terdengar, dan di luar sana, dunia terus bergerak seperti biasa. Tetapi di dalam ruang itu, ada sesuatu yang sedikit berbeza, seolah-olah di antara semua kesunyian, pernah ada satu tangan yang datang membantu tanpa mengubah siapa dirinya, tanpa meminta apa-apa sebagai balasan, dan kisah itu terus bergerak, perlahan, tanpa tergesa, membawa bersama satu perasaan yang tidak terlalu kuat, tetapi cukup untuk dirasai. Dalam setiap langkah yang seterusnya, pada masa ini, saya cuba mencari lagi, tetapi tidak banyak yang dapat ditemui. Tiada kenyataan rasmi baharu, tiada pengesahan tambahan, hanya tinggal apa yang pernah dikongsikan sebelum ini. Dan selebihnya, seperti berhenti di situ, segalanya seolah-olah bergerak perlahan, hampir tidak bergerak, seperti satu cerita yang tidak tergesa-gesa untuk diteruskan, atau mungkin belum bersedia untuk dibuka lebih jauh. Saya perhatikan, tiada kemas kini yang jelas tentang langkah seterusnya, tiada butiran tambahan tentang keadaan semasa, tiada penjelasan yang lebih terperinci, hanya serpihan kisah yang sama, yang berulang, dalam bentuk yang sedikit berbeza, dan dalam keadaan seperti ini, saya memilih untuk tidak menambah apa-apa, tidak membuat andaian, tidak cuba mengisi ruang kosong dengan sesuatu yang tidak pasti. Kerana kadang-kadang, diam itu sendiri adalah sebahagian daripada cerita. Apa yang kita tahu, hanya apa yang telah dikongsikan tentang pilihan Norris,
tentang saat dia pernah berfikir, tentang kata-kata anak-anaknya, tentang bantuan yang pernah sampai, dan selepas itu, tiada apa yang benar-benar ditambah. Hanya mungkin ada perkara yang berlaku di pintu tertutup. Mungkin ada perubahan kecil yang tidak diketahui. Tetapi semua itu tidak pernah dinyatakan secara terbuka. Dan saya tidak berada di sana untuk melihatnya. Saya membayangkan hari-hari yang berjalan seperti biasa, tanpa liputan, tanpa sorotan, tanpa kehadiran kamera. Hanya kehidupan yang diteruskan seperti kebanyakan orang lain, perlahan, berulang, tetapi tetap penuh dengan makna yang tidak selalu kelihatan. Tidak ada kenyataan baharu daripada pihak berkaitan. Tidak ada pengumuman yang mengubah arah cerita, dan itu membuatkan semuanya terasa tergantung, bukan dalam cara yang dramatik, tetapi dalam cara yang sangat menarik. Seolah-olah cerita ini memilih untuk berhenti seketika, memberi ruang bukan untuk penonton memahami lebih banyak, tetapi mungkin untuk wataknya sendiri, terus menjalani kehidupan tanpa tekanan untuk menjelaskan segalanya kepada dunia. Saya duduk dengan perasaan itu, perasaan yang tidak lengkap, tetapi tidak juga kosong, kerana apa yang telah diceritakan sudah cukup untuk meninggalkan kesan. Walaupun tanpa kesinambungan yang jelas, dan dalam kesunyian itu, saya mula menyedari sesuatu, bahawa tidak semua cerita perlu bergerak ke hadapan dengan cepat. Tidak semua kisah memerlukan penutup. Ada yang hanya berhenti, tepat, di titik mana ia paling jujur. Tiada berita baharu, tiada perubahan yang diumumkan, tiada arah yang dipastikan, hanya sesuatu ruang yang masih terbuka, tetapi tidak diisi. Saya terus membayangkan suasana itu, sebuah rumah yang tidak berubah, rutin yang berjalan seperti biasa. Dan di antara semua itu, ada satu cerita yang pernah disentuh, kemudian menjelaskan, tanpa sambungan, dan mungkin disitulah letaknya ketenangan yang sebenar, bukan dalam mengetahui segalanya, tetapi dalam menerima bahawa ada perkara yang memang tidak akan diceritakan sepenuhnya. Dan buat masa ini, semuanya masih kekal. Seperti yang terakhir kali kita dengar, sebuah bilik kecil. Lampu masih menyala. Tidak terlalu terang. Cukup untuk menerangi sudut-sudut yang sunyi. Sehelai tudung terletak kemas di atas meja, tidak bergerak, seolah-olah ia menyimpan terlalu banyak cerita. Norris duduk di sana, diam, tidak berkata sepatah kata pun. Tangannya tidak melakukan apa-apa, hanya berehat di atas ribanya, matanya tidak benar-benar fokus pada apa-apa. Di luar dunia terus berjalan. Kadang-kadang bunyi kereta lalu lalang, suara yang jauh dan tidak jelas. Tetapi di dalam bilik, semuanya seolah-olah perlahan, hampir berhenti sepenuhnya. Seolah dia merasa tidak lagi penting. Di satu sudut, terdapat kasut kanak-kanak, tersusun tidak sempurna. Di dinding, bayang-bayang bergerak perlahan. Dalam cahaya, Norris tidak berkata apa-apa, tidak menjelaskan apa-apa, hanya duduk di sana, seolah-olah memegang sesuatu, tidak kelihatan. Selendang hood masih ada, tidak dipakai, maupun ditinggalkan, hanya ada di antara dua kemungkinan. Saya membayangkan suasana di dalam bilik. Bilik sedikit berat. Bukan kerana kesedihan yang jelas, tetapi kerana begitu banyak perkara yang tidak terucap. Ada satu saat, sangat halus. Kemana dia pergi ketika melihat pemandangan itu? Hanya seketika. Kemudian kesunyian kembali, seolah-olah sesuatu akan muncul. Tetapi tidak. Di belakangnya suara kanak-kanak, perlahan, tidak jelas. Mungkin bercakap, mungkin ketawa, hidup terus berjalan, tetapi di ruang itu, semua keputusan, semua kenangan, semua soalan, nampaknya berkumpul dalam diam. Saya tidak tahu apa yang difikirkannya, saya tidak tahu apa yang akan berlaku seterusnya. Yang tinggal hanyalah image ini, sebuah bilik kecil, sebuah lampu tidak pernah padam, sehelai tudung. Masih menunggu, Norris.
masih di sana. Henklan dalam kesunyian itu, seolah-olah sesuatu yang belum selesai. Akan sesuatu yang tidak perlu dijelaskan, tidak perlu disahkan, dan hanya terasa perlahan-lahan. Seperti bayang-bayang masih ada, walaupun cahayanya semakin pudar